Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12. Pendengar Ria 897, saya akan terus bacakan kiriman yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini merupakan satu pengalaman peristiwa yang berlaku ketika seorang rakan kita. Seorang rakan ingin mendapatkan ketenangan dalam diri yang sedang dibelenggu banyak kesedihan. Katanya, ini seorang pengirim kita adalah seorang kaum wanita. Namanya Sri Hayuni. Berkongsi peristiwa pengalaman. Waktu itu beliau telah menerima berita sedih apabila memang sah pasangan lelakinya telah pun melakukan sesuatu. Dan dia tahu, dengan perbuatan ini dia ingin sekali mengakhiri perhubungan dia dan pasangan lelaki. Sebelum dia berdepan dengan masalah tersebut, katanya, Sri, Casey, saya sebenarnya telah pun menjauhkan diri dari keluarga, rakan-rakan dan bekas kekasih saya waktu itu. Saya keluar rumah sekitar pukul 11 lebih malam, memandangkan esok tidak bertugas. Jadi saya keluar, memandu kenderaan saya, memilih tempat yang tenang. Saya telah pergi kawasan pantai, yaitu yang terletak di kawasan Pasiris Park, Casey. Tempat yang saya pergi ini berdekatan dengan banyak banglo chalet. Mungkin pendengar-pendengar tahu. Berdekatan dengan kawasan Elias. Bila masuk ke dalam, ada beberapa banglo. Saya pandu dengan perlahan. Semakin dekat, semakin perlahan. Sedih dan sebab rasanya hati. Perhubungan kami hanya kekal selama 2 tahun lebih. Saya masuk kapak yang pertama, tempat letak kereta yang pertama yang berada di sebelah kanan. Mungkin tahu apa maksud saya. Saya tengok dekat kawasan itu, sebelah kapak sebelah hujung memang tak ada kenderaan lain kecuali kereta saya yang masuk ni lah. Jadi Seri mengatakan saya letak kenderaan saya menghadap laut yang boleh dilihat dari jauh. Masukkan kenderaan tempat letak kereta, saya turunkan tingkap kiri dan kanan, matikan enjin. Kemudian saya duduk dan termenung. Memang Casey, mungkin ada yang tak faham, tapi saya seorang yang emosi. Kalau ikutkan hati, macam-macam saya nak buat. Ialah kembali kepada hidup saya yang dulu, kaki pati, havoc dan sebagainya. Tapi tak naklah. Tak nak menyusahkan ibu dan bapa saya. Jadi dipendekkan cerita pengalaman saya ketika berada dalam kenderaan, Casey. Sedang saya duduk, pertama kali tiba-tiba terbau wangi. Casey, kawasan tu tak ada bunga. Hanya pokok-pokok biasa yang kelihatan. Tapi saya dapat bau harum dan wangi sangat-sangat. Datang dari mana bunga cempaka saya tak pasti, tapi saya yakin yang saya bau adalah wangian bunga cempaka. Saya memang tidak indahkan. Memandangkan perasaan sedih ini lebih kuat dari takut, lama-kelamaan bau tersebut tidak mengganggu saya sedikit pun. Pendengar Ria 897. Diteruskan pengalaman Seri. Setelah datang bau bunga cempaka, mungkin dia nak beri saya amaran, nak takutkan saya. Saya tak takut. Sesuatu berlaku. Tiba-tiba saya perasan, dekat tepi tingkap sebelah kiri, saya duduk tempat pemandu, sebelah kiri, ada orang berjalan. Tapi yang menghairankan saya, orang yang jalan ni adalah seorang gadis.
Cara dia berjalan, Kisi, kalau orang tu bergerak berjalan dengan telapak kaki, caranya lain. Walaupun tak nampak kaki, Kisi, sebab dia betul-betul berada tepi kenderaan saya. Saya tengok, perempuan ni seolah-olah seperti terapung-apung di udara. Kisi, tiba-tiba dia berhenti tepi tingkap saya. Wanginya semakin kuat. Saya hidupkan enjin, terus saya tutup tingkap. Takut saya dibuatnya. Jadi apa yang berlaku? Telefon saya berbunyi lagi. Saya tengok yang telefon saya adalah kawan baik, kawan rapat saya, dan saya tak nak berbual dengan sesiapa pun. Bila saya tengok nombor tersebut, saya matikan telefon dan tak nak jawab panggilan. Sesaat kemudian, saya toleh sebelah kiri lagi. Susuk tubuh yang berdiri tepi kenderaan yang tadi bila dia bergerak seolah-olah seperti terapung sudah hilang entah ke mana. Saya mula reverse, kebelakangkan kenderaan yang saya pandu. Perlahan-lahan saya reverse. Kemudian saya pun jalan nak keluar dari tempat letak kereta. Pendengar Ria 897. Apa yang berlaku berikut ini membuat saya rasa takut. Ada sekumpulan budak-budak Cina sedang berbasikal di Pasir Ris Park. Sekumpulan budak-budak Cina, lebih kurang dalam 4-5 orang kalau tak silap saya. Saya ni pandu pelan sebab saya ni terlampau emosi. Sedang memandu perlahan-lahan ni, Kisi. Budak-budak yang berbasikal ni, Kisi, setiap dari mereka yang lalu, mereka tengok atas kenderaan saya. Setiap dari mereka yang lalu tepi saya, mereka tengok atas. Tengok saya, tengok atas kenderaan. Sampaikan 2 dari mereka yang dah lalu lepas kenderaan, dah jauh, Kisi, jaraknya. Mereka toleh tengok. Macam ada sesuatu tau, Kisi, yang tak kena. Saya rasa tak sedap hati dan saya tak tahu sebenarnya apa yang ada di atas kenderaan. Saya jalan terus menuju di tempat perhentian bas. Saya hidupkan hazard light. Saya keluar dari kenderaan, kunci pintu, tengok atas kenderaan tak ada apa-apa. Saya pergi ke kedai 24 jam 7-Eleven untuk beli minuman. Masuk dalam kedai. Sedang saya nak bayar duit. Dari mana saya diri di kaunter nak bayar duit, sebelah kiri saya boleh terpandang. Saya letak kereta di tepi jalan. Kisi, atas kenderaan, Kisi, nampak macam ada perempuan duduk. Ya Allah, Kisi, tadi bila saya keluar, saya tak nampak. Saya tengok atas, tak ada benda. Jalan pusing belakang sebelum masuk 7-Eleven pun belakang tak ada benda. Sedang nak bayar, antara sedar tak sedar tu, Kisi, perasan saya atas kenderaan ada sesuatu. Tersentak saya dibuatnya. Saya cekalkan hati, kuatkan semangat. Saya pergi ke depan kereta. Sebelum masuk kenderaan, saya membaca surah Al-Fatihah sekali. Buka pintu, langkah kaki. Kemudian dalam kereta saya ada CD surah-surah. Saya putarkan sepanjang perjalanan. Saya turunkan ke 4 tingkap dan buka surah itu sekuat-kuatnya supaya mungkin benda tu dapat dengar dan tidak mengikut saya pulang. Saya bersyukur, Kisi, gangguan hanya setakat di situ saja dan makhluk tersebut tidak mengganggu saya sampai ke rumah saya. Terima kasih dari seorang pendengar Ria 897, Seri, yang berkongsi pengalaman di Pasir Ris Park. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini ada satu kisah pengalaman, katanya daripada Dewi, kisah yang dialami oleh suaminya, bukan oleh diri beliau. Dewi berkongsi peristiwa cerita ini diceritakan oleh suami. Dan agak lama kisah ini dilaporkan berlaku oleh Dewi. Katanya, Kisi, dulu suami saya ni berkali-kali nak masuk kawasan perkampungan Lorong Buangkok. Sebenarnya kami ini dah beberapa kali cuba pergi, tetapi tak jumpa, Kisi. Kami sebenarnya tak begitu fasih lah tentang jalan-jalan di Singapura. Bila tanya orang, mereka kata dekat dengan jalan sekian-sekian lah, Lorong Buangkok, kampung Lorong Buangkok. Jadi masuk, kami salah jalan, kami keluar balik dan tak pernah jumpa. Sampaikan pada suatu hari, bila suami saya ni, Kisi bayangkan dia balik dari tempat tugasnya sekitar pukul 5 petang. Kemudian dia telefon saya lah, nak makan apa.
Dan kata suami saya, suami saya tanya saya nak makan apa. Saya pun pesanlah yang saya nak makan apa ni, nasi goreng daging. Dia nak singgahlah beli untuk saya. Jadi saya ni menjadi resah dan menjadi katanya tak tentu arah apabila jam 5 suami telefon, maghrib suami tak sampai rumah, dah 10 malam tak sampai rumah. Kesi hanya selepas waktu subuh pukul 6.30 pagi suami saya baru sampai rumah. Bila dia sampai rumah, dia seolah-olah dalam keadaan tidak tentu arah. Saya menjadi takut kisi. Saya telefon abang ipar saya, iaitu abang kepada suami saya. Saya telefon adik-beradik saya beritahu ibu saya, mak mertua saya, semua orang saya beritahu. Masing-masing telefon suami, saya pun telefon, tak dapat kisi. Operator mengatakan nombor yang di-dial tu tidak dapat ditembusi lah. Mungkin tak ada network ataupun handphone mati. Tapi kisi bila suami balik, dalam rumah saya, mak mertua, mak saya dah ada, abang saya dengan yang lain-lain cuba cari. Sebab kita tidak boleh laporkan seseorang itu hilang sampai 48 jam. Jadi, dalam waktu itulah, saya dengan mak saya semua kami berdoa kisi. Suami balik 6.30 pagi, semua terperanjat. Suami dalam keadaan bingung seperti tidak tentu arah. Jadi saya panggil suami, saya terus peluk suami, menangis kisi. Menangis, campur marah pun ada, nak tahu sebenarnya ke mana dia menghilang. Jadi akhirnya setelah semua dah tenang, suami dah solat, semua dapat kembali ke dalam rumah. Ramai-ramai adik-beradik duduk, tanya suami dengan baik. Suami pun menceritakan. Suami mengatakan yang dia selepas beli makanan tu, dia tiba-tiba tergerak hati nak cari kampung Lorong Buangkok seorang diri kisi. Dia pun masuk dan cubalah, katanya kalau hari ni malam ni dapat jumpa, esok hari dia nak bawa saya sebab kami memang nak ke sana. Jadi katanya bila suami saya masuk, tiba-tiba dia jumpa perkampungan. Perkampungan ni cantik sangat. Dia pun hentikan kenderaan, kemudian dia keluar dari kenderaan. Dia disambut oleh penduduk kampung yang begitu mesra sangat. Semua datang ke arahnya beri salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang orang baru kat sini ke? Oh tak ada, saya datang nak tengok kampung ni aja. Lama saya cari kampung ni, sekarang baru jumpa. Oh ya ke? Silalah masuk rumah saya bang. Ada orang ni pelawar dia masuk dalam rumah, kata suami. Jadi dia pun masuk dalam rumah tersebut, disajikan makan, suami makan, duduk berbual. Setiap kali suami kata nak minta diri dulu, orang tu kata nantilah, kita baru berkenalan. Awak pun lagi pun lama nak cari kampung kami, ada jumpa ni, lain kali datang bawa lah isteri. Suami pun mula berbual. Bual punya bual. Sampaikan suami dengar bunyi azan. Suami rasa macam ada benda yang tak kena. Tak apalah saya nak balik dululah. Suami pun tinggalkan kampung tersebut. Jadi bapa mertua saya tanya, kampung mana kau pergi ni? Suami yakin dia pergi kampung Lorong Buangkok. Satu perkara yang membuat kami muskil apabila suami kata, orang dia baik-baik semua. Semua pakaian putih, baju putih, kain putih, songkok putih, baik sangat. Bapa mertua saya angkat tangan suami. Angkat tangan suami, anaknya lah. Kemudian dia bau. Harum tangan suami. Kau pakai minyak wangi Taklah, tak pakai. Saya pun tahu kisi, suami saya jenis yang tak suka pakai wangi-wangian. Tapi tangannya saya bau kisi memang wangi. Kisi mungkin agaknya suami saya yang nak sangat cari kampung ni tersesat kampung yang lain, tak tahulah. Kampung dimensi yang lain. Tapi kisi saya bersyukur. Suami saya kembali dan takut-takut suami hilang. Dan saya tak tahulah apa akan berlaku pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Ikhlas seorang pendengar berkongsi pengalaman yang dialami oleh suaminya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Jadi itu dia pendengar kita berkongsi pengalaman. Bayangkan bagaimana suaminya dapat kembali, saya tidak pasti mungkin selepas dengar azan subuh ke ataupun tergerak hati dan sebagainya. Tapi kampung mana suami masuk orang dalam kampung tersebut peramah sangat-sangatlah. Sampaikan suami ni orang baru datang ni, dia jemput masuk rumah, dilayan dengan baik, diberi makan minum. Suami nak pulang kata nantilah baru sampai dan sebagainya. Kampung mana tu? Mungkin anda boleh berikan pendapat pandangan anda nak cari-cari kampung, nak masuk kampung Buangkok, termasuk kampung Bangkok. Baik, yang lain boleh hubungi saya di 66911897, 66911897. Kampung Buangkok. Saya sebenarnya baru-baru ini ada pergi Kampung Buangkok lah. Baru-baru ni jugalah bersama dengan rakan saya. Rakan saya ada seorang nenek saudara yang tinggal di sana. Sampai Kampung Buangkok ni pertama kali saya jejakkan kaki wah, waktu tu masih Syawal lah. Meriah sungguh, lampu kelap-kelip yang dihidupkan tu menyerikan keadaan kampung. Masuk lagi dalam tu nampak rumah-rumah, tepi halamannya besar. Memang cantik. Saya rasa mungkin kalau ada anak-anak, anda patut bawa anak-anak anda ke kampung Buangkok ni. Lihat sendiri keadaan kampung, antara satu-satunya kampung di Singapura. Dan saya juga sempat berbual dengan makcik saudara teman saya tentang kehidupan di kampung tersebut lah. Memang kalau hujan, banjir, air naik sampai ke lutut tapi tetap nak tinggal sebab suasana yang tak dapat dijual beli. Memang cantik sangat. Dan yang paling baik sekali, penghulu kampung tersebut adalah seorang bangsa Cina yang menjaga kampung, dan diambil alih oleh anaknya. Bayangkan betapa baiknya anak tu apabila sewa rumah kampung. Rumah tu disewa sebulan $10 saja. Sebab apa? Alasannya tak baik. Yang tinggal sana semua adalah keluarga. Mungkin ada yang tua-tua yang tidak bertugas lagi, yang tidak mempunyai kemampuan. Dia menyewakan tanah tu disewa dengan rumah sekali $10. Mana nak dapat sekarang? Rumah di Singapura tadi baru masuk berita 1 juta rumah flat. Siapa nak beli? 1 million Kalau 1 million di Malaysia ni tukar duit dalam $2.4 million ni ringgit ni, boleh beli rumah sebuah 3 tingkat lagi Singapura rumah macam pigeonhole harganya 1 juta. Ayo, mahal betul harga hartanah di Singapura. Kita akan teruskan dengan pengalaman misteri anda. Ingat saudara, misteri jam 12 ini sememangnya hanya hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut. Jangan kita terlampau percaya dan terlampau taksub dengan apa yang diketengahkan. Jadi apa jua yang dikongsi sama, anggaplah seperti menonton filem-filem seram. Tidak lebih dari itu. Baik, yang sini ada kiriman SMS yang saya terima, datangnya daripada Nora. Kata Nora, Kisi, 2 hari lepas rumah saya ni waktu malam, ketika saya seorang diri, saya tak berani nak dengar misteri jam 12. Hanya bila suami ada di rumah, tidak bertugas ataupun bertugas pada shift yang lain, bolehlah saya dengar bersama dengan suami rancangan misteri jam 12. Itu pun menggunakan earpiece, menggunakan telefon bimbit. Kalau dengar gunakan radio ataupun di saluran TV, saya memang tak berani dan tidak benarkan. Takut Kisi, manalah tahu sedang dengar ada benda-benda yang tak diundang. Dan cakap pasal benda tak diundang, jadi sedang saya nak tidur ni, lelapkan mata. Macam biasalah, selalunya dapat dengar jam 12 kan. Tapi kali ini saya hanya boleh masuk Facebook dan baca komen-komen pendengar-pendengar yang membuat saya ketawa. Jadi saya pun terdengar bunyi orang ketuk pintu Kisi. Kalau tak silap saya 12 lebih tengah malam. Saya bangun keluar dari bilik. Saya pun buka pintu, ternampak seorang makcik sedang berdiri. Dan dia tanya saya, "Nak, boleh kasih makcik air tak? Makcik haus." Saya ni tak fikir apa-apa, saya pusing belakang. Kemudian nak menuju ke arah dapur, nak ambilkan makcik ini segelas air. Sedang berjalan, saya nak berjalan ke dapur, saya toleh balik nak tanya makcik tu, nak air apa? Kisi, depan pintu rumah tak ada orang. Makcik? Makcik? Astaghfirullahalazim. Makcik? Tak ada orang menyahut Kisi. Saya dengan segera ke depan, tutup pintu Kisi. Saya buka lampu ruang tamu sebab tadi gelap.
buka lampu ruang tamu, masuk bilik, meremang bulu roma. Saya letak telefon saya di tepi dan tak berani saya kisi. Tak berani saya nak masuk Facebook pun sebab dah terlampau takut. Dan malam tu saya telefon adik saya kalau boleh datang rumah sebab rumah adik saya dengan saya tidak begitu jauh. Jadi malam tu dia datang temankan saya. Bila dia sampai dia ketuk pintu, saya takut nak buka. Betul kisi, saya takut. Jadi apa yang berlaku? Saya kata pada dia, kau telefon aku boleh tak? Kalau kau dah sampai rumah. Jadi dia ketuk pintu, dia lupa nak telefon saya. Saya tak nak buka. Akhirnya telefon saya berbunyi, saya telefon, saya angkat telefon. Dia kata, aku depan pintu lah, tengah ketuk pintu ni. Betul betul Saya betul kisi, takut sangat-sangat. Perlahan-lahan saya tarik pintu. Syukurlah adik saya dah sampai untuk temankan saya. Bukan untuk semalam, malah 2 malam. Sebab 2 malam suami saya bertugas shift malam. Terima kasih Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita ke hujung talian sekarang 66911897. Hello, selamat pagi. Hello Ria. Hello, Hai, siapa tu? saya Kamal Kamal, buat panggilan dari mana Kamal? dari Chai. Ada pengalaman misteri Kamal tentang apa yang nak diketengahkan ni, silakan. Ini cerita dalam kira akhir tahun 80-an lah, 89 waktu saya national service kan. Wah, lama tu silakan. National service tapi biasalah akal. Nak jadi kerja part time. Kerja siang civil defense lah kat Pasar Brigade, malam kerja part time as a cleaner lah dekat Wisma Atria. Di Wisma Atria tu ramai orang cakap lah, dekat atas tu ada playground. Kita tahu kan kat atas ada playground, dia kan sana itu keras. Ya betul ke? Biarkanlah. Saya satu malam tu saya cuba, penat betul lah kan, ingat kita jumpa geng kawan saya, kan kawan sekolah lah, abang sekarang lah. Nama dia, kita panggil dia mana je lah Dia kata, come on, kita balik cepat lah, lepas tu kita tidur. Okey lah, kita balik cepat. Sudah habis semua kan, jangan nak tidur mana? Habis kawan-kawan teman saya tu bilang lah, baik kita tidur kat playground lah. Saya bilang lah, kat atas tu kan keras, kita jangan percaya lah. Jangan apa ni, jangan percaya lah, just tidur je lah. Okey lah, kita pun atas malam playground apa, kita open air tau. Kalau tengok atas nampak langit, okey lah. Sampai dia tidur, dia pun bawa keropok, dia bawa air, okey lah. Kita dulu raga lah Casey, tak apalah, alah seorang abang je, dia baring. Habis saya tidur, saya pun nak mata agak bawa sejauh, mana ngantuk tidur lah, okey lah. Kali waktu tengah tidur ayam, saya tersadar untuk jam 4 pagi. Okay, nak buat pagi, saya tengok sekolah, saya bilang dia, Man. Sekali saya tengok, ini siapa ni? Casey, yang sebelah saya tu bukan Man. Yang baring tu, kita tahu tak, dia baring sekujur tubuh baring lurus, kaki dia straight, tangan dia sedekap di perut, macam orang meninggal kat atas perut tu kan. Satu badan hitam, muka tak nampak, hitam. Siapa ni? Habis saya cuba nak beranikan diri, tengok dekat-dekat. Ya Allah, muka tak ada kan dia. Tak nampak wajah lah dia bilang, siapa dia kelam kabut. Saya bangun pakai slipper. Habis dekat Wisma Atria Shopping Center tu kan ada bubble lift tu. Bubble lift sikit lambat pula diri. Saya takut dah bangun, saya turun bawah. Tengok kawan saya tu dekat bawah. Tapi dia tanya saya, jangan turun, kau pergi mana? Aku pergi toilet lah. Hafsah, tak ada apa-apa. Hafsah, tak ada apa-apa, tunggu di pagi ada perceritakan. Itulah pengalaman saya. Bila pagi ambil barang, tengok benda dah tak ada. Wah. Jadi anda nampak tu, kalau saya jadi anda pun nampak dia baring macam tu dah macam orang macam mayat Just imagine dah dekat sebelah. Saya pun saya rasa keras kat situ lah
Terima kasih ya. Sama. Kembali. Baik, pengalaman cukup menarik. Silakan 669-11897. Yang ini kiriman SMS sebelum saya jawab panggilan anda. Datangnya daripada Suria. Suria berkongsi katanya, di sini KC, saya ingin ketengahkan satu pengalaman waktu saya bermalam di rumah ibu saya. Memang setiap hujung minggu saya dan anak saya akan bermalam di rumah ibu mertua, di rumah ibu saya bersama dengan suami. Dan sebelum bila kami bermalam tu, keesokan harinya lazimnya saya akan membawa ibu saya, juga bapa saya, anak dengan suami. Kita akan berjalan-jalan bersia-sia lah. Kita akan pergi makan, mungkin beriadah dan bergili-gili lah. Dalam sebulan katanya 2 kali. Satu rumah ibu saya, satu rumah ibu mertua. Jadi pengalaman ini berlaku di rumah ibu saya sendiri. Waktu itu saya baru mempunyai anak yang pertama, dan saya ingat lagi menyambut hari lahirnya yang ke-3 tahun. Jadi kami memang ada satu bilik, guest room lah disiapkan. Kalau kita bermalam di rumah ibu, kami akan tinggal dalam bilik tetamu inilah yang disiapkan oleh ibu. Sedang waktu malam tidur, anak saya terperasan sedang berdiri depan pintu rumah. Ya, berdiri depan pintu rumah KC, bukan pintu bilik tetapi pintu rumah ibu. Dan dia sedang melihat ke arah depan pintu itulah. Jadi saya pun pada mulanya bila terbangun waktu malam tercari-carilah mana anak saya ni. Saya panggil Daniel, anak tak menyaut. Jadi saya pun kejutkan suami sampai bangun KC. Kami keluar dari bilik, terperanjat nampak anak berdiri depan pintu. Dan kemudian saya panggil anak saya, dia tak layan KC. Dia hanya memandang ke arah pintu, berdiri tegak. Sampai saja depan, apa yang berlaku, suami saya di belakang. Suami di belakang, saya di hadapan. Suami berada masih dalam bilik. Saya yang menghampiri anak saya. Saya pegang bahu anak. Ini berlaku dalam masa terpantas. Saya pegang bahu anak saya toleh, terperanjat KC, mukanya seperti muka orang tua yang dah meninggal, pucat dan menakutkan. Saya terpekik seketika, betul KC, terpekik seketika, sampaikan ibu saya terbangun. Keadaan dalam rumah menjadi kecoh. Jadi apa yang berlaku selanjutnya, apabila ibu dengan ayah saya keluar, dengan suami keluar, anak saya tiba-tiba pingsan, jatuh atas lantai. Kepalanya terhentak atas batu kuat sampai membuat satu benjolan yang besar. Malam tu terpaksa bawa anak saya ke hospital. Dalam perjalanan ke hospital, badan anak saya daripada macam biasa, suhu badannya meningkat tinggi, sampaikan boleh rasakan tingginya terlampau sangat panas, boleh terkena demam panas. Jadi nasib baiklah dalam perjalanan ke hospital KK, sampai doktor periksa temperature badan anak saya ni dah pun 39 darjah Celsius. Dan KC, kalau tak dikawal, anak saya yang 3 tahun ni boleh kena sawan, kata ibu. Nasib baik sampai doktor periksa, doktor cuba berikan satu suntikan untuk menurunkan sedikitlah suhu dan tekanan darah anak saya. Anak saya tiba-tiba keadaannya pulih seperti sedia kala. Ibu saya memberitahu apa yang dialami oleh anak saya, dan saya pasti dan yakin memang benar kata ibu, adalah bukan suatu penyakit yang normal. Sebab kenapa anak saya pada malam tu boleh berdiri di depan pintu bilik pintu rumah kami. Jadi hanya Allah saja yang tahu. Tapi bersyukurlah anak saya dapat diselamatkan. Tapi saya sampai sekarang KC, apa yang memanggil anak saya sampai bangun pada waktu malam? Maklumlah anak saya pun 3 tahun, masih belum pandai bercakap. Tapi setelah kejadian itu, dia seolah-olah takut KC nak tidur dalam bilik yang disebutkan. Bila balik dari hospital, masuk dalam nak suruh dia tidur lah selepas makan ubat. Dia giling kepala tak nak masuk, seolah-olah dia takut nak tidur dalam bilik guest room yang disiapkan oleh ibu. Terpaksalah tidurkan dia dalam bilik mak saya, dan itulah pengalaman yang menyeramkan berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Bersama dengan saya pada pagi ini, Adan, apa khabar? Baik. Adan buat panggilan dari mana, Adan? Daripada Sembawang. Sembawang. Jadi Adan, pengalaman Adan tentang apa ni? Silakan. Okay, pengalaman Adan tentang hari tu Adan pergi adventure dengan kawan-kawan Adan. Jadi pada hari tu kita adventure dalam pukul 1 lebih. Jadi sedang kita tengah adventure tu, dah habis adventure lah, saya pun balik. Dah balik, saya tinggal dekat 9. Saya tinggal dekat 9.
Terus saya dah balik, saya dah kat pintu sekali, saya nampak anak saudara saya tengah diri. Lepas tu saudara saya pun cakap dengan saya, kenapa kawan tak masuk sekali? Padahal saya balik seorang saja. Itulah kisahnya kan. Siapa tu balik dengan saya. Jadi Adan, terima kasih dengan kisah pengalaman anda. Terima kasih. Kita terus dengan pemanggil kita selanjutnya. Siapakah di ujung talian? Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Kristi. Ya, siapa bercakap ni? Kak Mimi, Selamat Raya Selamat Raya. Kak Mimi, panggilan dari mana Kak Mimi? dekat rumah Kristi sekarang. Jadi pengalaman Kak Mimi tentang apa ni, silakan. Ni Kak Mimi nak cerita pasal saya kerja ni yang Kak Mimi kerja Gadu. Okey. Ini terjadi lagi seminggu lebih nak dekat puasa Kristi tahun ni lah kan. Kita kakak kerja kat Gad malam. Jadi lepas jam isi 12 kan, biasanya dalam pukul 2 lebih 2 suku gitu memang kakak selalu dah habis isi tidur lah kan. Jadi satu hari tu aku tak boleh tidur, macam belum nak ngantuk. Selalu ngantuk si tidur ni kadang-kadang tengok mood lah mata. Jadi kakak tengok member pun dah lepak kan, diorang pun dah ngantuk kan, dah lepak. Jadi kakak pun ambil pakai rokok, duduk kat luar lah. Jadi kat house kakak ni, dia punya pintu dia facing masuk dalam tau. Kat belakang tu tembok tau, menghadap main road tau. Jadi kakak duduk kat situ lah, sorang-sorang dalam 2.45 lah. Jadi sambil isap rokok tu, kat jalan raya, kakak tengok kereta pasal jalan 1, 2 lah kan. Sebelah kanan tak ada orang, sebelah kiri pun tak ada orang. Jadi sambil isap rokok tu sebelah kanan, telinga kakak di sebelah kanan ni, suara orang ni tengah berbual, orang Bangla tau, berbual macam 2-3 orang tau. Kakak pun pusing lah tengok sebelah kanan. Kakak cari, ni Bangla mana ni? Tahu kakak ni Bangla semua dah balik pukul 9, pukul 10 dah berambut. Ni Bangla mana berbual? Kakak pun tengok sebelah kanan, tak ada pun. Kakak cari kan, tak ada. Kakak pun tak kisahlah, buat bodoh lah. Isap rokok. Sekali sebelah kiri pula ada perempuan ketawa pula. 2-3 tau, ketawa. Kakak pun tulis sebelah kiri lah. Habis kakak cari, aku cakap, ni apa cerita ni sebelah kanan? Pasal suara dekat tau, sebelah kanan sebelah kiri. Dia cakap, apa cerita ni sebelah kanan orang Bangla berbual, yang sebelah kiri perempuan ketawa. Apalagi Casey kakak pun isap rokok cepat-cepat kan. Terus kakak masuk kat hawa, kakak relax lah. Kakak tak boleh tidur. Kata mati kakak, ni apa cerita sih macam gini. Kata orang kalau dekat dia jauh. Kakak cakap dah mati kakak gitu. Memang tempat situ memang keras lah Casey. Memang pernah terjadi kan. Jadi besok kakak cerita dengan kawan lah, cerita dengan member semua kan. Tapi satu guard pagi pun kakak cerita dengan dia lah. Kakak cakap tu, sini banyak keras lah, banyak ada hantu lah cakap gitu. Ya kak, saya pun ada dengar juga. Tapi dia cakap dengan kakak, itu resident punya orang tingkat 5, dia pun ada cerita tau, dia cakap gitu. Pasal kan ada resident dalam 7-10 orang gitulah kisi, tak ramai kan, pasal puluh baru siap kan. Tempat tapak Yak Sing lama tau, kisi tahulah kan. Jadi dia cerita tau, itu orang tingkat 5, dia pun ada cakap juga gitu. Malam-malam dia bilang dia dengar ada itu macam orang cakap tau, itu macam Bangla banyak berbual tau, ramai tau. Tapi sudah malam dia cakap gitu. Tapi residen tu keluar kan, jenguk kat tingkat, bilang tak ada orang begitu. Saya cakap memang ini tempat keras, saya sudah kena kacau lah, saya cakap gitu. Saya pun sudah tak ada berani selalu tidur kat itu bawah building tu kan, kena kacau. Kali ni saya tak ada berani, saya tidur dalam guard house lah, cakap gitu. Saya cakap memang mana-mana ada lah cakap gitu kan. Saya cakap itu tingkat 9 lah, itu orang itu satu uncle, satu saya punya kawan kadang pergi petrol lah, dia ada rasa tingkat 9 ataupun ada rasa juga keras cakap gitu. Tapi sini memang tempat scary lah. Saya cakap gitu kan. Tapi Casey tak lama lah kerja situ, kakak pun dah benci lah. Tak nak lagi. Dah badi nak kerja sana lagi. Memang seram lah. Terima kasih Okey. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman anda. Dan saudara, sebentar nanti akan saya bacakan kiriman email yang saya terima. Ini dia. Seorang pendengar dari seberang katanya penampakan sesuatu di salah sebuah factory usang.
ketika dia dan teman macam mana nak cakap ketika beliau dan teman telah pun memasuki faktori usang tersebut untuk membuat satu kerjanya apa? Kerjanya sebenarnya nanti awak akan tahulah dia nak buat kerja ni di faktori usang, faktori yang lama terbengkalai ni di seberang tambak, nak cari rezeki. Ternampak pula sesuatu yang menakutkan, sampaikan rakan yang berkongsi sama ni lari lintang pukang kerana penampakan tersebut. Jadi akan saya kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Saudara pendengar Ria 897, ada juga kisah yang saya terima dari kiriman SMS. Yang ini daripada Rauda, katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Terutama sekali saya nak ucapkan tahniah pada Casey. Terima kasih atas pengumuman awal tadi. Terima kasih. Rauda ingin berkongsi peristiwa. Waktu tu saya sedang tunggu suami saya pulang dari tempat tugas. Dan suami saya suruh saya turun ke bawah sebab ada beberapa barang harus diangkat lah. Jadi saya pun turun lebih awal sebelum suami sampai. Jadi bila saya duduk di kolong blok, saya terdengar suara tangisan. Kolong blok rumah saya ni di kawasan, salah satu blok di kawasan Ang Mo Kio. Ada satu bahagian ni merupakan resident corner, tempat warga emas ni suka duduk dan bersembang. Jadi saya ni duduk bukan dekat kawasan tu lah, agak jauh sedikit. Jadi katanya Rauda, apabila terdengaran suara seperti seseorang sedang menangis. Bila saya pandang, nampak dari jauh ada seorang budak perempuan ni sedang duduk seorang-seorang kolong blok di kawasan resident corner. Jadi saya pun perhatikan budak ni dari jauh dan dia terus menangis. Jadi apa yang berlaku bila suami dah sampai, suami telefon saya. Saya pun jawab panggilan dan kata teruslah pergi dekat loading unloading bay untuk angkat barang. Saya pun pergi ke sana menemani suami. Tempat parking rumah saya ni, Casey, bila dah pulang pada sekian-sekian waktu memang susah nak cari kapak. Jadi suami saya kata, awak bawa naik barang-barang ni, saya pergi parking dulu. Suami pun masuklah dekat kawasan letak kereta tu. Saya sedang berada di luar blok, sedang angkat beg-beg plastik ni yang banyak sangat ni. Saya jalan dan melihat ke arah sana, tengok budak yang menangis tu tidak ada lagi. Saya pun buat bodoh lah. Saya naik atas, kemudian masuk dalam rumah. Casey bayangkan dah masuk dalam rumah, saya dah tutup pintu, letak barang-barang di dapur ni, Casey. Antaranya adalah makanan yang saya pesan. Kata Rauda, sedang buka plastik makanan ni, saya dengar orang menangis depan pintu rumah saya. Casey, dan saya yakin bunyi tangisan sama dengan bunyi tangisan yang saya dengar di bawah kolong blok rumah saya. Membuat darah saya berderau. Dalam masa yang sama, pintu saya dibuka, pintu rumah ni dibuka. Saya hampir-hampir Casey heart attack. Rupa-rupanya suami saya yang buka pintu. Nasib baik suami dah balik. Tapi malam tu masih terngiang-ngiang tangisan yang sama. Sampaikan suami pernah suami menegur saya beberapa kali, kenapa dengan awak? Saya cuma senyum dan kata tak ada apa-apa lah, mungkin penat. Itu saja. Gangguan itu hanya berlaku untuk semalam. Dan itu pun telah pun membuat saya sangat-sangat takut. Terima kasih dari Rauda, peminat rancangan Misteri Jam 12. Bersama dengan rakan kita Roy, orang Jurong. Apa khabar? Khabar baik. Di rumah sekarang ni Tak, di tempat tugas. Oh, tempat tugas. Jadi Roy ada pengalaman tentang apa ni, Roy? Pengalaman tempat saya bekerja ni. Silakan. Okey, jadi saya kerja tempat ni kira yang baru-baru masuk dulu Sini saya kerja sebagai pegawai keselamatan. Jadi di sini selalu asyik tukar-tukar lah, relief ke mobil tukar-tukar, tak ada yang tetap lah kat sini. Jadi pertama kali yang masa saya kerja dekat sini, waktu malam lah, saya shift malam je lah. Jadi macam biasalah pukul 11 kita nak kena pergi ditutup gate, tutup office, lock semua lah. Jadi bila satu hari tu, sini ada clocking lah, kita kena buat clocking 4 kali clocking lah. Lepas saya lock office semua, buat clocking. Tapi yang pukul 2 dengan pukul 4, pukul 6 kira lagi 3 clocking nak kena buat lah. 2 dengan 4 saya tak bikin, pasal saya terbabas. Saya pagi dia buat dispatch kan. Jadi kelepon ngantuk, semua penat. Jadi yang pukul 6 saya ada, saya pergi buat lah. Yang pukul 2, pukul 4 kira tak bikin lah. Saya buat pukul 6 nya. Bila waktu saya keluar clocking tu, saya tengok gate dah terbuka. Padahal saya tahu gate memang semalam saya dah tutup, dah lock. Office semua dah lock. Automatik benda tu boleh terbuka. Saya buat bodoh lah, teruskan saya pay clocking. Jadi habis buat clocking semua, saya dah habis semua, cuci muka, duduk kat pagar house. Fikir-fikir balik kan, semalam confirm tutup tak tutup office dengan gate kan. Fikir-fikir dah buat bodoh lah.
Jadi besok je malam tu saya datang balik. Saya jam tak pagi. Macam clocking ada kena komplain lah. Pasal kalau clocking tak buat, kita orang kena penalty kan. Saya jaga orang cakap, orang pergi print, pergi check tu benda. Pukul 2, pukul 4 saya dah bikin. Padahal saya tak bikin lah pukul 2 dan pukul 4 tu. Itu yang saya muskil. Jadi seolah-olah benda tu macam selamatkan anda lah, boleh katakan. Itu yang saya heran. Lagi satu, office saya tak apa, saya tahu saya tak buka, belum buka. Pagi lagi buka kan. Benda tu dah terbuka. Jadi saya buat bodoh lah. Saya cuba saya buat besok lah. Malam besok pun saya buat sama juga. Benda tu terjadi sama juga. Habis saya tak puas hati, saya tanya dengan wak cleaner yang pagi kerja sapu ni kan. Dia cerita dengan saya, dulu semasa saya kerja kat sini take over, dulu sini ada in-house tu, tak pakai agensi tau. Dia pakai sendiri dekat lah. Kira uncle lah, apek lah Okay. Bangsa Cina. Dia kerja sini dah selama 15 tahun saya dengar. Jadi dia meninggal dekat dalam house ni juga lah. Saya dengar dia ada heart attack lah. Sakit jantung. Jadi daripada situ lah, saya rasa mungkin dia punya dia punya koring tak tahulah kan. Sampai sekarang lah saya kerja, alhamdulillah lah. Sekarang saya tak bikin clocking pun benda tu ada juga. Jadi yang kekal, yang paling lama saya sampai sekarang. Mungkin dia tolong awak lah, baguslah. Ini mungkin jin baik lah. Terima kasih Kembali. Baik, saudara, silakan hubungi saya 669-11897. Yang ini kiriman ni yang ingin saya bacakan, datangnya dari seberang tambak. Jadi anda bayangkan, kisah dari seberang tambak. Dua rakan, bukan seorang tapi dua orang pergi ke seberang tambak. Kisah di seberang tambak, masuk kawasan yang terpencil ni, menuju ke arah sebuah factory yang usang, terbengkalai, tidak lagi digunakan. Jadi apakah pengalaman dua sahabat ini? Yang mengirimkan pada saya adalah Abang Uda, Abang Uda namanya, yang berkongsi peristiwa, dan ini berlaku agak lama dululah, tahun 1998. Jadi kisahnya akan saya sentuh selepas ini, jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897, kisah diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Abang Uda. Waktu kisah yang dialami berlaku pada mereka, dua orang, Abang Uda dan sahabatnya, di mana tidak diberitahu siapa nama rakan, masuk ke salah sebuah kawasan yang terpencil pada waktu malam. Mereka berdua hanya menggunakan motosikal saja. Dua-dua ada motosikal masing-masing. Kenapa mereka masuk kawasan terpencil ini? Kenapa mereka menghampiri sebuah factory yang terbengkalai? Katanya Abang Uda, waktu tu Kesi 1998, usia saya lebih kurang dalam 20 tahun. Tidak ada kerja tetap. Jadi kami ini mencari besi-besi buruk untuk dijual, mendapatkan sedikit hasil. Kawan saya beberapa hari sebelum itu telah pun memberitahu yang dia ada jumpa satu bangunan lama, tempat baik. Aku rasa tak pernah orang nampak tempat ni. Mesti banyak besi buruk. Jadi Kesi, saya pun setuju. 2 hari kemudian, kita kunjungi tempat yang disebutkan oleh kawan saya ni. Memang Kesi jauh. Saya pun tak pernah terfikir pun dalam kawasan ini di Johor ada factory yang terbengkalai yang usang. Menunggang motosikal masuk ke dalam. Bila sampai depan factory itu, kami pun turun, berbekalkan dengan perkakas-perkakas tertentu untuk menyupik besi-besi yang dilapik, yang terdapat dalam factory tersebut lah. Dia masuk, saya pun tanya, tempat apa ni Aku rasa ni factory kilang agaknya. Kita masuklah. Berbekal dengan lampu solo, kedua-dua tangan dan lampu solo, dengan besi untuk mengumpil besi-besi yang boleh kami dapat. Kesi sempat masuk dalam bangunan. Kami mula dari luar bangunan. Terdapat beberapa papan tanda yang dibuat dari besi. Kami pecahkan untuk dibawa pulang supaya dapat dijual sebagai besi buruk. Pendengar Ria 897, sedang kami umpil papan tanda di depan tu, tiba-tiba kawan saya ni, Astaghfirullahalazim, dia istighfar dalam keadaan terkejut. Kau ni takutkan aku asal? Wah, kau tengok atas tu, tingkat 4. Bila pandang ke atas, Kesi nampak kepala orang menjenguk. Bangunan tu dah usang, ada orang menjenguk.
Jadi saya pun kata pada kawan saya, alah, kau jangan takutlah. Ni mesti budak drug ni. Yalah, bangunan macam tu memang tempat sarang-sarang maksiat. Jadi mungkin ada anasir-anasir yang tak sihat ni menggunakan bangunan ataupun factory lama ni, tempat mereka ialah melakukan sesuatu yang tak baik. Jadi saya kata pada kawan saya, kau jangan takutlah. Jadi kawan saya pun, tak apalah, kita tak indahkan, kita terus. Tapi kawan saya ni dari tadi Casey, sejak dia nampak kepala tu menjenguk, setiap saat dia mendengar, setiap saat dia menunggak. Saya toleh, kau ni asal tengok atas, jangan tengok atas boleh tak? Aku tak sedap hatilah, kita balik sudahlah. Janganlah, jangan takut. Casey, selepas saya kata jangan takut Casey, bunyi suara mengilai. Bunyinya jauh sangat-sangat. Saya dengan kawan terus terhenti. Saya tengok dia tengok saya Casey. Tiba-tiba bila tengok atas, tempat yang kawan saya nampak benda tu dah tak ada, kosong, tak ada orang menjenguk. Oleh kerana rasa tak sedap hati, jom cabut. Saya dengan kawan menunggang motosikal dan beredah tinggalkan bangunan factory yang lama itu. Sebelum kami keluar daripada kawasan itu, saya sempat toleh ke belakang. Casey punyalah terperanjat apabila ternampak benda yang sama. Kali ini nampak dengan jelas Casey. Dari jauh seolah-olah apa yang saya nampak ini, lidahnya panjang sangat, mata terbeliak, sedang tengok. Yang saya perasan cuma nampak kepala saja, badan langsung tak nampak. Mungkin yang saya nampak tu adalah makhluk penanggal agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia mereka berkongsi. Ini berdengar daripada seberang tambak. Terima kasih pada Abang Uda yang berkongsi pengalaman. Jadi tahun 1998, 20 tahun tak ada kerja, menganggur cari besi buruk. Jadi tak tahu sekarang Abang Uda dah ada kerja, mungkin dah ada keluarga. Yalah, 98 usianya 20 tahun. Sekarang dah tahun 2012. Awak do the maths lah. Awak kira berapa usia Abang Uda. Siapa cepat, dialah yang paling bijak pada malam ini. Baik, bayangkan macam-macam cara orang nak dapatkan pendapatan. Kalau di Singapura ni bukan besi buruk, orang suka cari tin-tin kosong. Tin-tin kosong, kotak-kotak tapi dilakukanlah untuk kumpul dan juga jual surat khabar, dapat duit tambahan sikit lah. Baik, bagaimana dengan anda pada malam ini? Terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey pada malam ini. Dan ada yang ada di Facebook yang kirimkan SMS. Terima kasih lah. Antaranya rakan yang kirimkan SMS dari Nana. Selamat malam Casey, ada cerita ringkas yang ingin saya ceritakan. Kata beliau, kejadian ini terjadi beberapa minggu yang lepas ketika saya sedang menunggu tunang saya pulang dari kerja malam. Saya ni hamil anak yang pertama sebenarnya. Rumah tiap-tiap malam mesti terdengar bunyi bising di rumah atas, bunyi kucing di luar rumah. Kisah saya ni terjadi dalam ini dia. Kisah terjadi pada pukul 3.40 pagi. Sedang saya merokok, tiba-tiba terdengar bunyi burung gagak. Masa tu pula saya tak menutup tingkap kerana panas. Saya pun buat bodoh dan terus menonton TV. Keesokan harinya saya memberitahu kepada kedua orang tua, dan mereka berkata itu sebenarnya adalah kakak cantik, bukan burung yang saya kedengaran ketika itu. Terperanjat dan serik untuk membuka tingkap lagi. Itulah pengalaman yang dikirimkan oleh Nana yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini daripada Haji Hashim katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hashim. Terima kasih Haji Hashim. Saya ingin berkongsi pengalaman awal tadi yang berlaku pada salah seorang pesakit saya. Kisi dilaporkan bila mendapat panggilan ni, bila saya bertanya sebenarnya apa yang berlaku lah, supaya saya dah pun bersiap sedia untuk menghadapi gangguan yang berlaku pada keluarga ini. Katanya isterinya merangkak dalam rumah seperti seekor binatang. Bila saya dengar, saya terperanjat. Saya suruh jelaskan. Kemudian tak boleh kisi. Katanya isterinya sampai menakutkan anak-anak. Sesiapa saja yang ada di atas lantai, isterinya akan menyerang dan dia akan terus merangkak. Jadi sekarang ini bila dia telefon, beliau, anak-anaknya semua sedang berdiri di atas katil, mana isterinya berada di bawah
sedang dalam keadaan merangkak. Jadi bila dia merangkak tu, saya tanya macam mana. Katanya merangkaknya seperti komando crawl. Saya dah tahu dah ini mungkin ada sesuatu yang tak kena. Saya pun kata pada beliau, okey, kalau boleh awak turun dari katil, elakkan daripada terkena gigitan isteri, masuk ke dapur, ada baldi tak, saya tanya. Saya tanya ada besin tak, kata Haji Hashim ada besin, dia kata ada. Okey, awak ambil besin tu, isi dengan air, kemudian awak letak depan pintu bilik. Jadi dia buat apa yang saya suruh. Kemudian isterinya menghampiri besin yang penuh dengan air tu, rendamkan muka dalam besin. Dia terperanjat. Baru anak-anak disuruh turun, tapi semua takut tak nak turun. Saya pun datang pada malam yang disebutkan. Bila sampai, dipendekkan cerita, rupa-rupanya Kisi, sebelum tu 3 hari lepas, keluarga si pendengar ni ada pergi memancing di Sungai Kalang. Mungkin saya rasa isterinya terkena gangguan, sampukkan rasukan buaya putih. Tapi Alhamdulillah dapat diselamatkan dan benda itu dikembalikan ke tempat asalnya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman pendengar kita yang lain. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Ni Bob Panggilan dari mana, Bob? Dari kita kan kat Punggol N ni. Wah, seorang diri ke? Kita tu berapa ramai? 3 orang je mancing ni. Sedang mancing. Oh, ini Punggol N yang dah cantik tu lah Yang cantik, tapi kita pergi yang ujungnya, kat sebelah kiri sikit. Oh, sebelah kiri. Oh, okey. Yang mungkin dekat dengan satu, macam boleh saya katakan, platform yang keras tu Something like that something like that lah. Jadi, berapa ramai yang ada lagi keluarga lain memancing atau anda bertiga saja? Kita 3 dah, yang lain tak ada kat nari. Usually ramai orang kat sini, tapi tak tahu nari kenapa tak ada orang Jadi, pengalaman anda ni, silakan tentang apa ni? Okay, pasal apa ni, kat camp dulu. Silakan. Okay, kita dulu kat camp, pasal kita dulu army kan. So, kita tengah duduk kat dalam bang dia Oh, tidur dah pukul 12 lebih pagi. So kita tengah duduk semua buat bising pasal dah lights out. So sepatutnya kena tidur. Bila dengan buat bising tiba-tiba ada macam orang ketuk kabut kuat-kuatnya, macam bunyi macam jom. So from macam, because I'm seated at macam bang bed number 10. So yang bed 1 tu dengar dari bed 10. Habis yang saya dengar dari bed 2 yang opposite. Habis yang bed 2 pula dengar daripada the other side. So semua dengar from each other, semua tak tahu datang dia dari mana bunyi dia. Jadi dia ni dengar sebelah ujung, si ujung pula dengar ujung lagi, si ujung dengar ujung lagi. Semua dah cuak, semua macam alamak. So semua tutup muka dengan bantal dengan selimut tu, semua tidur. So besoknya dia tanyalah siapa yang ketuk tu ketuk tu kabut. Semua tak nak cakap, sebab tak tahu siapa yang ketuk. Tapi yang kawan kita yang kat table kat bed 1 macam dia nampak macam ada layangan putih kat sebelah saya betul-betul. Pasal saya kat window betul-betul, beside the window Diorang yang bed 1 tu cakap diorang nampak macam white figure tengah diri kat sebelah saya. Saya pun cuak besok pagi. Terus pergi MO ambil MC. Itu pengalaman ketika menjalani perkhidmatan negara Perkhidmatan negara tahun bila ni? Tahun 2000, dalam 2007 lah. 2007 around there. Jadi terima kasih. Lagi kat tekung KC. Jadi terima kasih yang kalau sedang memancing sekarang ini dengan kawan-kawan apa jua yang berlaku, cobaan Ni pun ada ni, sikit-sikit ni, dengar-dengar kat belakang hutan ni. Jangan tegur. Alah, kita tak tegur lah, tapi dah tercakap ni. Tak apa. Okey, terima kasih Okey, terima kasih. Kembali. Baik, saya ingin berkongsi sesuatu awal tadi saya didatangi oleh seseorang. Saya tak nak beritahu siapa orangnya, di mana ini berlaku. Anda pandai-pandai anda fikirkan Dia datang bro sini. Jadi saya datang menghampiri beliau dan tanya, Hafsal, tadi alamak tengah buat ni saya tak nak ceritakan yang terperinci lah, tapi ini yang berlaku. Betul kau pernah kena tak? Kenapa?
Aku tadi dengar. Oi. Ada macam orang panggil oi. Tapi suara halus dan garau. Saya dengar pun terkejut Kat mana? Kat sini lah. Baik kau balik sekarang. Member terus cuak sih. Saya dengar pun terperanjat Tapi tak apalah. Anggaplah semua hanya satu hiburan saja. Baik, yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Kita terus dengan pemanggil kita yang terakhir pada malam ini 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello Ria. Halo, Casey. Halo, apa kabar, Ren? Ya, baik-baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, apa kabar Pak Raden Ya, silakan Pak Raden. Ya, ini Pak Adin nak cerita tentang Haji Hashim cakap tu memang betul. Dia pun pakar perubatan yang baik mungkin. Ini Pak Adin nak kasih. Sebenarnya Pak Adin nak cerita kasih. Siapa-siapa tukang pakar yang arif, kalau boleh kita sama-sama berkongsi ilmu. Bukan Pak Adin nak komen tentang pakar, tapi kita berkongsi ilmu kebaikan sesama pakar. Ini Pak Adin nak cerita sekurang kes. Bila sebut pasal Haji Hashim, sebut pasal anak tu kes yang takut-takut. Pak Adin teringat juga ada kronik kes yang Pak Adin terubat. Seseorang kadang-kadang Casey, budak ni Casey, mudah terkena histeria apabila terkena kepada ibunya Casey. Kalau terkena pada bapaknya, dia tak berapa sangat Casey. Naluri anak laki-laki Casey, cinta dia kepada mak amat kuat. Dan begitu juga anak perempuan Casey. Sebab mak selalu dia tengok penuh dengan kesedihan, penuh dengan sifat ibu ni kan ada sifat naluri kasih sayang. Jadi ini pada cerita satu kronik kes Casey. Lepas Pak Adin pernah Pak Adin obat satu, bukan Pak Adin obat ibu dia telah diobat oleh seorang pakar, dan pakar tu telah berjaya mengobat ibu yang histeria tanpa dia sedar Casey. Ini Pak Adin cerita histeria dia itu telah mengundang apa tak Casey, a shocking punya mental problem untuk anak perempuan dia Casey. Kadang-kadang Casey seorang ibu itu pasal siapa kalau pakar Pak Adin berkongsi kalau boleh bila kita nak mengubat seseorang, kalau boleh janganlah suruh anak perempuan ke anak laki-laki ke apa, ada hadir witness apa yang kita nak ubatkan. Biarlah kalau boleh diorang ada dekat bilik ke atau diorang jauh, kita kalau dia bersuami panggil dengan suami dia saja, ajak one corner atau pergi dalam bilik bersama suami dan anak-anak pergi berjauh dulu, main dekat dapur ke apa. Jadi ini Pak Din nak cerita Casey, sebab kadang-kadang Casey ada juga bila kita nak membantu orang ni, kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang kita bimbang Casey, anak-anak ni memang diorang tak ada benteng, tapi budak-budak malaikat jaga. Tapi cuma satu Casey, mereka kan membesar dengan ideologi dan jiwa kanak-kanak Casey. Jadi kalau bayangkan kalau mereka melihat ibu yang histeria dalam kemasukan cipun atau kemasukan gini begitu trauma, sikit sebanyak Casey menjejas jiwa anak-anak. Jadi bila menjejas jiwa anak, kalau anak-anak tu tak ada mempunyai jiwa psychological effect atau chronic emosi kanak-kanak ni kadang-kadang Casey ada yang sentimen yang begitu halus. Jadi apa yang terjadi Pak Dia nak short the story, takut time dah letak cepat Jadi Pak Dia cerita lepas ibunya diobat oleh pakar, dan pakar tu pakar yang baik, pintar dan berjaya obat ibunya Casey. Tapi malang 1000 kali malang, pakar tu mungkin dah pergi ke Malaysia Casey berobat lain orang. Jadi bila dia nak panggil pakar tu balik, tak kesuntukkan waktu, kena emergency case pula. Pak Adin kadang-kadang nak jadi 911 pula. Dia apa terjadi, dia dipanggil oleh Pak Adin. Ada satu anak saudara dia kena Pak Adin. Pak Adin, orang yang pernah mengobat mak saya tu tak ada di sini Pak Adin, tapi mungkin kalau jodoh Pak Adin ada kronik case yang teramat sangat ni, anak perempuan dia pula kena Casey. Jadi bila Pak Adin datang tengok satu kronik case ini, rupa apa terjadi Casey, rupa Pak Adin tengok dia anak tu histeria tak nak berbual, dia tunjuk muka mak dia, mak ibu takut ibu. Bukan dia takut ibu dia Casey, she was shocked by the past, by the memories of what the mother has been possessed by the unseen force. Dia terasa begitu terperanjat, trauma yang teramat sangat. Lihat mak dia dah tersampuk, dan dia telah bermain di minda pikirannya dalam 1-2 hari. Rupanya shocking kesampukan mak dia tu telah menjadi virus dalam diri dia, dan dia pula
tersampuk seakan-akan maknya kerana terperanjat, Kesi. Jadi ini yang dipanggil apa tak, Kesi? Virus bukan kerana dia tersampuk, kerana alam gaib mak dia tu ada di sana. Tapi kadang-kadang tanpa kita sedari, Kesi, anak-anak mata banyak memerhati anak-anak ni. Tapi di antara anak-anak kita tak tahu apa pandangan terhadap keadaan ibunya tu. Ada pandang ibunya tu kesian, ada pandang ibunya tu tak sampai hati. Dan ada juga yang pandang ibu tu penuh dengan trauma dan tak boleh angkat dan terikut-ikut dari perasaan mak dia tersampuk, dan dia malam telah diganggu juga oleh alam gaib seolah-olah tersampuk seperti maknya, Kesi. Tapi boleh tak dalam 3 minit Pak dia nak cerita satu kronik kes, boleh tak? Untuk yang paling penting, boleh tak, Kesi? Ya? Ya, silakan. Ini Pak dia nak cerita, Kesi. Banyak rindu antara rindu, tapi rindu, penyakit rindu yang paling sedih sekali tentang punca alam misteri banyak orang tak tahu, Kesi. Kalau mak bapa ini Pak dia cerita seorang pasangan pengantin muda yang dah berumah tangga, yang dah dapat baby, tapi bukan baby yang pengantin muda ni, bukan dia muda, Kesi. Ibu muda seperti dah berumah tangga, tapi dalam 5-6 tahun, 7 tahun, jadi mempunyai seorang anak perempuan. Selalu anak perempuan kena kesian. Pada aku sayang anak wedok kadang-kadang. Biasa kalau pesi ada anak perempuan, anak boy pukul sama rata, dia still your blood, you know. Jadi apa yang terjadi, Pak Adin kasih tahu, isteri dia merajuk, bergaduh dengan suaminya, a bit of a misunderstanding. Dan apa ni, Kesi, merajuk tak nak balik rumah. Dia pergi balik rumah kawan dia, tinggal rumah best friend dia tinggalkan anak perempuan dia. Dan apa terjadi, Kesi? Anak perempuan dia tak nak makan, tak nak minum, tak apa, Kesi. Setiap malam demam, setiap malam body symptom dia, temperature dia naik. Dan apabila dia pergi ke doktor, doktor kasih tahu, I do not know what happened to your daughter. Your daughter is something alright. Her body system is very good, and I don't think dia punya temperature Fahrenheit dia pun alright. Tapi bila malam dia menangis dan dia sedih dan dia sebut nama mama mana. Jadi, Kesi, sebenarnya, Kesi, siapa-siapa Pak ringkas shot sekejap, kalau anak-anak, kalau karang rumah tangga pun, kalau bergaduh pun, pandang muka anak-anak, pandang muka baby, takkan nak merajuk dengan cik abang. Kalau merajuk cik abang tu settle lah, dia score. Tapi janganlah tinggal rumah kalau anak tu penyakit rindu. Macam mana ini sebenarnya, Kesi? Anak dia telah kena penyakit rindu, tak nak makan, tak nak minum sikit, rumahnya dia rindu mak dia. Bila malam, Kesi, tak apa tak, dia ambil gambar mak dia, dia peluk, dia cium, dia tidur, dia belah gambar mak dia. Alamak, Pak dia sengah macam nak menangis pula. Jadi dia tidur, dia peluk gambar mak dia. Bila Pak dia datang, bila dia mak bapak dia telefon, Pak dia, anak saya tak nak makan, tidur, dia akan kena kronik unseen force ke alam gaib mana-mana dah sabotaj family saya. Jadi Pak dia cakap ni tak ada kronik sabotaj. Jadi Pak dia datang, Pak dia tengok dengan dia, Pak dia cakap, kenapa sayang? Macam sedih-sedih, macam tak nak makan, tak nak bola, tak nak mama. Sebenarnya, Kesi, dia telah ada penyakit rindu yang teramat sangat kepada ibunya, Kesi. So any ladies, any mom, kalau korang bergaduh dengan husband ke apa, pandang mak, pandang anak, bayangkan kalau anak tu close dengan kau, kalau anak close dengan awak, kalau dia tak mahu tengok bayangan madanya, dia boleh sakit rindu, Kesi. Sakit rindu ni dalam golongan alam mystery of the mind. It's very chronic and very dangerous. Anak tu boleh sakit, boleh bawa maut. Jangan main-main kalau anak sakit rindu, Kesi, pada mak lagi terpaksa. Jadi bila Pak Din tengok, Pak Din terpaksa bikin satu kronik kes yang ilmiah. Pak Din ambil gambar mak dia, dan Pak Din tak nak buat apa, tak nak cerita apa yang Pak Din buat. Cuma Pak Din cakap, insya-Allah Pak Din akan serukan semangat. Kalau anak, Pak Din cakap dengan husband dia, cuma Pak Din bergurau. Pak Din cakap, if your wife does not miss you, I'll make your wife miss your daughter, and from the missing of your daughter, she will come back and she will love you back. Pak Radin United kan kasih sayang mereka berdua melalui anak yang sakit rinduan pada maknya, dan akhirnya rumah tangga dapat diselesai automatically 24 hours. Dia telefon, dia cakap sama abang laki dia,
Abang, I nak balik bang. I rindu sangat pada anak. Berkat dengan ilmiah, para dia dapat serukan semangat rinduan anak dia tu kepada mak. Dan akhirnya dapat daripada rindu anak kepada mak, datang balik kasih sayang suami. Jadi siapa-siapa kalau motif kalau bergaduh, kalau apa sikit petty matters, orang putih cakap petty matters don't get carried away, because a small leakage can cause a big ship to wreck. Bocoran kecil bahkan menenggelamkan kapal yang besar. Jadi kalau bergaduh dengan si abang, merajuk, pandang muka anak. Ingat awak yang melahirkan tak rindu nak, tak kesiankan anak, merajuk nak balik rumah kakak angkat ke gini. Habis what happened to your daughter? Kesian daughter. Kalau daripada sayang daughter, you will love your husband back. Baik, Assalamualaikum ya Kesih Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara bagi yang sedang memantau siaran Ria 897 pada esok malam. Terima kasih semua dan terus bersama Ria Insomnia.